Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW, dan mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Terutamanya para penuntut sekalian, pagi ini kita kembali dihidupkan. Mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Terutamanya juga nikmat Islam, nikmat iman, dan antara nikmat juga kita dapat bersama pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah hari Selasa 14 Disember 2021. Lebih kurang dalam 15 ke 16 hari lagi lah kita akan sama-sama tamatkan tahun 2021 ni. Jadi apakah perancangan anda telah berjaya disempurnakan? Tak apa, saya tanya-tanya yang itulah. Pandai-pandailah sendiri untuk tunaikan apa yang dihajarkan ataupun apa yang dimahukan. InsyaAllah berbaki beberapa hari lagi. Cumanya pagi ini alhamdulillah Tanyalah Ustaz, kita ada pengajian hadis yang mana hari ini kita akan fokuskan pengajian hadis kita iaitu nafkah sebaik-baik infak. Satu topik yang sebenarnya dekat dengan diri kita kan. Dan insyaAllah saya Da'i Hadari akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Cumanya tidak cukuplah saya seorang. Kali ini kita tampilkan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Kalau sampai tu kira sihat tu. Tengok ceria semacam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ni Ustaz kita akan ceritalah tentang nafkah sebaik-baik infak ni. Baik. Dan saya yakinlah banyak Ustaz akan kongsikan, terutamanya berkaitan mungkin ada juga perhubungan antara suami dan isteri itu. InsyaAllah sama-sama kita akan ceritakan. Cumanya para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan macam mana Da'i Hadari, tak apa, jangan dirisaukan, mudah aja tuan-tuan puan-puan. Caranya anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Okay, ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya maklumkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, saya nak memohon keizinan Ustaz untuk saya bacakan hadis ini dahulu. Yang mana sepotong hadis Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bertuah sekalian, daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sebaik-baik dinar iaitu wang atau harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya iaitu kenderaan yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Baiklah, Ustaz, jika dilihatkan kepada hadis Nabi SAW yang baru saya bacakan tadi sebagai perbincangan awal, bagaimana kita nak fahamkan mengenai nafkah dan mengapa ia sebaik-baik infak. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah. Bila hadis tu disebut, kita tahu status yang pertama nak kena tahu hadis tu adalah hadis yang sahih. Kita tak nak baca hadis yang dhaif tu dhaif jiddan, tambah-tambah hadis yang maudhu' tu kita tak nak lah. Hadis yang sahih ni disebut di dalam riwayat Imam Muslim seperti mana yang Da'i Hadari baca tadi tu. Nabi SAW menyebut afdalu dinar yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala ayalih. Mula-mula sekali nafkah atau sebaik-baik harta atau sebaik-baik duit atau wang ringgit yang kita nak keluarkan itu, maka keluar yang pertama sekali ditujukan kepada ahli keluarga kita. Hak tu pertama sekali. Kemudian pergi pula yang kedua, Nabi SAW sebut
wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. Yang kedua baru urusan-urusan yang mana dia bawa guna kenderaan, guna apa-apa sahaja kelengkapan untuk jalan fi sabilillah dan sebagainya lah. Maka yang pertama sekali kita nak letak pada hari ini, fokus perbincangan kita untuk keluarga. Nafkah yang wajib. Ya. Yang wajib. Di mana kalau kita tengok di dalam Muktamad Al-Fiqh Imam Syafi'i kata paling tidak ada pada keluarga kita makan, pakaian, tempat tinggal yang asas. Yang asas lah. Kalau makan, dia tu makan saja. Bukan makan. Itu kena bagi faham. Makan ni, sebab tu nafkah sebenarnya tak berat. Yeah. Dia perlu tempat tinggal. Tak berteduh daripada hujan dan panas, dan dia tak perlu banglo 3 tingkat. Tak dinyatakan. So dia perlu tempat tinggal je. Ada tak tempat tinggal? Ada tempat tinggal. Ada tak kenderaan? Ada kenderaan. Ada tak makanan? Ada makanan. Itu mencukupi pada asas dan mengikut hak dan kemampuan seorang suami di dalam memberi nafkah tu. Sebab tu bila hadis ni awal-awal kata nafkah yang paling besar dan yang paling utama adalah untuk keluarga dia. Kita jangan pula tiba-tiba harta kita tu tiba-tiba je kita wasiatkan kepada orang luar. Baik. Kan, sedangkan anak isteri kita tak cukup makan, mak bapak kita ketinggalan dan sebagainya, tiba-tiba kita wakafkan harta kepada jalan yang tak betul lah. Maksudnya pergi keluar dulu. Jadi yang ni kita nak kata bahawa nafkah ataupun infak ini adalah satu pembiayaan belanja yang kita keluarkan. Kita keluarkan, dan yang dikatakan yang nafkah tu, sebab tu infak ni, infak mana paling baik? Keluarga lah. Orang yang paling dekat dengan kita. Yang tu dulu kita tengok. Jangan jadi orang yang kita kata dia sibuk nak buat amal kepada orang lain, nak mengharapkan pujian orang lain, tapi anak dan isterinya itu terabai, gagal dinafkahkan dengan cara yang betul. Saya suka nak kaitkan dengan ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 233. Di mana Allah Taala menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ila al-akhir al-ayah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap bagi orang yang nak sempurnakan penyusuan. Dan yang besar yang kita nak tengok di sini adalah, dan kewajiban pula bapa pula adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan sepatutnya. Asas dia yang tu dulu. Menikah, bila dah menikah saja, suami dia kena dulu bagi nafkah kepada isteri dia. Daripada situ maka barulah dapat anak, dan kemudian ibunya pula menafkahkan kepada anaknya dengan susu badannya. Daripada awal Allah dah ngajar kita clear. Memang clear. Cuma kadang-kadang manusia ni dilupa, tambah-tambah hari ni dalam bab susu pun bahaya juga. Bahaya. Kenapa? Orang perempuan banyak kadang-kadang nak jaga badan. Dia bagi alasan lah nak jaga badan. Akhirnya tak nak susukan anak dia. Ada juga yang memberi alasan sibuk. Iya, sibuk itu ini, dan sangat rugi sebab susu ni bukan hanya satu makanan zahir sebenarnya. Dia adalah makanan batin, kasih sayang di antara seorang ibu dengan seorang anak. Dan secara biasanya kita nampak sepatutnya anak orang dibagi susu orang, jangan bagi susu lembu. Macam tu. Jadi anak lembu kita bagi susu lembu. Itu pun betul kan? Tapi kekurangan, sebab tu Allah cerita pada kita dah ada hak-hak masing-masing. Dalam bab nafkah pun dia ada hak. Anak tu berhak untuk dapatkan susu badan bagi mak dia yang sihat lah. Bagi mak dia yang sihat. Tapi masalahnya adalah mak bagi alasan itu, alasan ini dan sebagainya. Dan yang dikatakan tadi tu bapa. Bapa bertanggungjawab bagi kepada mak dia tu makanan dan pakaian menurut cara yang sepatutnya, kadar yang patut. Jangan minta yang melampau. Ya, maksudnya apa yang mampu, gaji dia 2,500 3,000, takat itu sajalah. Jangan minta macam gaji tu orang 2-30,000. Duduk pula di Kuala Lumpur. Duduk pula gitu kan. Harga sayur pun naik sekarang. Allah. Okey. Baik. Jadi
dalam hidup kita, saya semua nak kongsi yang tu dulu. Ya. Nak kongsi bahawa nafkah yang paling besar adalah untuk keluarga. Ni yang kita nak fokus. Kita harap soalan-soalan yang datang tadi adalah berhubung dengan keluarga. Supaya kita hari ni banyak di mahkamah kita jumpa kes-kes di mana isteri terabai, anak-anak tidak dipertanggungjawabkan, tak diberi hak mereka, dan suami tak tahu bagaimana dengan tahu-tahu suami kahwin lain je. Tahu-tahu suami kahwin lain. Dengar-dengar kata lah, dia dah raib tiba-tiba kahwin. Anak tak dijaga dengan isteri tak dijaga. Ini yang paling kita takut. Wallahu a'lam. Sebelum kita nak raikan soalan daripada penonton kita yang dah ada ni Ustaz, saya nak tanyakan dulu ini sebab kita nak ikut susunannya lah. Jenis-jenis nafkah itu pula bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Okey, baik. Tidaklah dikatakan bahawa ada nafkah-nafkah tertentu yang perlu kita sabitkan, disabitkan, cuma asas kepada kehidupan manusia. Di dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili, dia bagi tahu ada 5-6 asas yang perlu kita bagi. Yang pertama, dengan ahli keluarga kita dah tentu bagi makan. Kalau tidak kebulu dia. Betul. Kan? Bagi makan pula tu hanya makan. Hanya makan makan dalam pinggan, bukan makan dalam talam. Kalau makan dalam talam tu banyak penuh. Ya. Okay. Ustaz pernah cakap perak Ustaz ya? Sikit-sikit. Alhamdulillah. Okay, baik. Kemudian kalau makanan itu dah selesai, kita tengok barang-barang dapur. Barang dapur. Ini kata keperluan Dr. asas tu. Yes, keperluan asas. Barang dapur, kalau ada makanan, kuali tak ada, apa tak ada, ini tak ada, nak masak lagu mana? Maka itu pun kelengkapan juga. Cuma kita jangan pula minta barang dapur penuh, tak masak juga. Ada orang ngatur. Mesin ni, pressure cooker 3, tak masak-masak. Tak berasap. Mesin telur ni beli 3. Daripada beli sampai sekarang tak buat pun. Kuih, kek semua tak buat. Okey. Ini barang-barang dapur. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, pakaian. Bagi pakaian yang patut dia tutup aurat. Tidaklah pakaian yang perlu mahal-mahal, tak. Tapi sekadar menutup aurat cukup. Bagi tempat tinggal, kata Dr. Wahbah Zuhaili, tempat tinggal yang mana? Yang sekadar mampu suami. Suami nak beli tak mampu, dia sewa mampu. Maka sewa cukup. Memadai lah. Asalkan ada tempat berteduh itu. Asalkan ada tempat tinggal kat situ. Kemudian disebut juga alat-alat untuk membersihkan diri. Takkanlah mandi tak ada sabun. Kan, ya? Takkan mandi tak ada shampoo. Kami dulu kat kampung lagi senang. Sabun warna hijau, sabun warna oranye. Masa kami kecil-kecil tu kan. Yang tu lah mandi, yang tu lah gosok baju, yang tu lah basuh baju. Itulah shampoo. Itulah shampoo. Memang itu je lah. Maka alat-alat bersih diri yang patut-patut. Kemudian barangan rumah. Dia pergi dekat situ, dia kalau orang yang mampu ni ada meja makan. Kan? Perlulah ada meja makan. Betul. Perlu ada pinggan. Perlu ada cawan. Perlu, kalau yang orang yang ada duit sikit, dia ada sofa. Begitulah kelengkapan rumah. Dan yang terakhir baru disebut dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili kata, kalau suami mampu, bagilah dia pembantu. Bagi dia pembantu. Tengok isteri siang malam pagi petang tak sempat nak berhias. Rambut berebang sana kemari. Tak sempat. Anak kita tinggal pun kan ya. Anak kita tinggalkan dengan dia 5 orang, tak ada pembantu, pakai baju kelawar siang malam pagi petang. Tak sempat. Jadi akhirnya nanti kita komplain pula. Ini yang kita paling takut. So simpelnya untuk kita fahami. Simpelnya lah. Inilah makanan, barang dapur, pakaian, tempat tinggal yang lebih kurang asas lah. Semua orang faham kehendak pasangan masing-masing. Semua orang faham hak yang dia perlu tunaikan. Cuma manusia ni tak mau buat je ni masalah. Tak menunaikan pula. Tak menunaikan tu. Wallahu a'lam. Baiklah ketua keluarga sekalian, janganlah pula asyik dibiarkan isteri tu asyik pakai baju kelawar aja. Jadi nak juga melawar. Jadi insya-Allah banyak lagi kita akan kupaskan untuk topik kita hari ini, nafkah sebaik-baik infak. InsyaAllah selepas ini akan ada sambungannya. Terus setia bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan pengajian hadis, yang mana kita fokuskan kepada topik kita, nafkah sebaik-baik infak. Dan saya masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Tadi beliau dah cakap Perak, tiba-tiba kejap lagi cakap Hindustan pula, ke mana tahu kan. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita dah bincangkan tadi di awal bagaimana Ustaz ceritakan secara mukaddimahnya apakah itu sedekah yang lebih baik, iaitu nafkah. Dan ada soalan berkaitan dengan nafkah ini daripada Muhammad Hafizi Hafiz di Facebook ni Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan beliau, siapakah yang paling afdal dan paling layak untuk dinafkahkan sebagai infak yang paling aula ataupun paling utamalah didahulukan mengikut syariat Islam? Saya fikir soalan beliau ini mungkin beliau bertanyakan dari sudut susunan. Untuk nafkah itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang asasnya nafkah tu kita nampak sama rata lah. Nampak macam sama rata. Tapi dalam Islam anjurkan kita meletakkan aulaknya siapa. Ada keutamaan-keutamaan Ada keutamaan tertentu. Bagi kita ketua keluarga, kalau kita rujuk dalam kitab fiqh manhaji ala madhab al-Imam Syafi'i, dalam kitab fiqh manhaji meletakkan hak pertama sekali adalah isteri. Pertama sekali. Siapa yang dah menikah macam kita ni kan adalah isteri. Sama ada isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Itu fokus clear. Isteri ini nafkah dia clear, dia kena didahulukan dalam keluarga. Itu pasangan hidup kita. Yang kedua, turun kepada anak yang masih kecil. Dia kena didahulukan. Dia kena didahulukan. Kalau dia perlukan susu, perlukan rawatan, perlukan apa, dia kena didahulukan. Tak kisahlah dia pakai diapers brand apa, dia perlu didahulukan berbanding dengan anak yang dewasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu kita. Baik. Sebab biasanya ibu ni dia tak bekerja. Dia mengharap sumbangan daripada anak ataupun suami dia. Suami pula yang jenis tak apa ambil peduli. Tu kan al-bakhilun wal kedukutun. Jadi susahlah kan. Jadi ibu sepatutnya kita ni suami isteri dulu. Kemudian ada anak kecil, dahulukan anak kecil. Selepas isteri. Kemudian baru tengok ibu kita. Baik. Kenapa ibu tu duduk nombor 3? Sebab anak adik-beradik kita ramai lagi yang ambil berat pasal ibu. Tapi bini kita, kalau kita tak jaga, tak ada orang lain tolong jaga. Betul. Itu seorang aja isteri kita pun. Okey, itu. Kemudian yang keempat baru pergi kepada bapa. Ayah ni biasa dia yang cari rezeki, so duit simpanan dia ada, usaha dia ada. Dia tahu macam mana nak cari duit. Dia pencin ada. Ada, standby tu dah ada lah. Okey. Yang kelima pergi kepada anak dewasa tapi fakir. Anak tu dah lebih kurang. Kalau kita 80, anak tu dah 60 dah. Tapi daripada kecil sampai umur 60 miskin aja. Maka bagi dekat dia dulu dan kemudian pergi kepada datuk dan nenek. Tu turutan dia. Selepas semua ni barulah kita pergi kepada orang luar daripada ahli keluarga kita. Da'i nampak tak kita punya ketidakseimbangan dia. Apabila manusia dia cuba nak ambil berat tentang orang lain tapi dia terlupa mengambil berat tentang ahli keluarga dia. Ada keutamaan yang dilepaskan. Ya. Sebab tu ada manusia yang beramal tapi beramalnya sia-sia. Kenapa? Sebab dia nak buat ikut dia tapi dia tidak mau ikut sunnah Nabi SAW. Ini rugi. Sebab bila kita tengok yang pertama ada orang kata, nafkah mesti bagi kat mak dengan ayah dulu. Nanti kejap. Perbincangan dia sangat besar. Sangat besar. Dan semua perbincangan meletakkan isteri adalah orang yang paling awal. Melainkan anak bujang. Dia bujang. Ketika Da'i Hajari belum nikah dulu. Dulu. Okay. Jadi ketika belum nikah, maka keutamaan dia adalah ibu dan kemudian ayah. Betul. Okay. Tapi bila dah menikah, tak ada lagi dah. Yang bila dah menikah, isteri. Baik. Kalau tak ada anak, baru turun selepas isteri, ibu dan ayah. Tapi kalau ada anak, pergi kepada anak dulu. Kemudian selesai dah anak, baru pergi ibu dan ayah. Begitulah susunannya. Susunan ni nampak jelas dan nampak lebih praktikal. Lebih praktikal. Dia menjaga keluarga dia. Dulu dia tak keluarga. Tapi sekarang dia ada keluarga, dia kena letakkan nafkah tu kena pada tempat dia.
Ada soalan yang saya terfikir, Ustaz. Ini rentetan daripada apa yang Ustaz jelaskan tadi. Dan saya fikir soalan ini mewakili para penonton di luar. Ada yang beranggapan, isteri dah bekerja. Bahkan rasanya isteri saya tu gaji lebih tinggi daripada saya. Jadi lebih baik saya berikan kepada orang lain, iaitu mak ayah saya dulu. Jadi anak saya pun isteri saya ada, dia boleh bagi. Adakah ia benar ataupun boleh mengganggu rezekinya pada masa hadapan? Baik, jawaban dia tanggungjawab terhadap isteri tak pernah putus. Tak pernah putus. Wahai suami, termasuklah Da'i Hadari. Suami juga. Insaf saya. Jadi insafkan. Tidak ada satu benda pun yang kita boleh lari dengan tanggungjawab terhadap isteri, melainkan isteri kata, bang, tak payah bagi duit kat saya. Duit saya ni berkepuk-kepuk. Daripada keturunan datuk nenek sampai sekarang tak habis-habis. Jadi, abang pun lupa ke hari tu abang pun pinjam duit, tak payah bayar, lebih kurang macam tu. Maka apa katanya? Kalau isteri kata tak perlu, itu tak apa. Tetapi itu pun bahaya. Itu pun bahaya. Sebab tu saya katakan bahawa seorang suami, walaupun gaji dia rendah daripada isteri, tanggungjawab dia terhadap isteri adalah satu kewajiban yang bakal dituntut dekat Perlu akhirat. ditunaikan. Perlu ditunaikan. Kecuali isteri tu kata tak apalah bang, nampak gaya awak makin teruk. Napas pun tak apa lepas. Kan kereta rosak itu ini. Pakai duit saya je lah. Ketika itu boleh. Tapi jangan meletakkan awak bayar kereta 9 tahun. Wajib jatuh je, kita berdosa. Ya. Bila kita mewajibkan tugasan dia, itu kita berdosa. Okey? Melainkan kereta tu dia yang punya. Kalau kita pakai untuk keluarga, kita paksa dia, tak boleh. Memang tak boleh. Awak bayar rumah separuh, saya bayar separuh. Tak boleh. Melainkan dia kata, tak apalah bang, saya tahu gaji awak tak naik-naik sampai sekarang. Macam tu kan. Itu je lah. Itu je lah. Maka saya bagilah. Yang tu lain. Itu. Jadi tanggungjawab suami tak pernah habis. Ya. Tapi macam tu juga suami memberi dengan kadar yang mampu. Kalaulah baju kelawar je yang dia mampu, maka terima je lah. Terima je. Kau jangan minta baju kebaya pula. Itu je lah. Lebih kurang macam tu. Tapi tanggungjawab tu hilang tak? Tak hilang. Sebab ditunaikan? Yes. Cuma isteri, kalau isteri, saya pesan kepada isteri lah. Isteri kalau banyak duit, kau bantulah suami tu. Kesian suami. Naik motosikal, hujan panas kan ya. Kesian. Bantulah. Tapi bantu tu bukanlah satu kewajiban. Itu satu perkara sunat untuk menambah kebaikan saja. Wallahu a'lam. Itulah. Datang jadi pengacara pun untuk kontang-kanting. Kesian suami tu ya. Bukan apa. Saya tanyakan soalan tadi mewakili para penonton, terutamanya isteri di luar sana. Baik, saya pejuang wanita di luar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Soalan daripada Anna Karnina ni Ustaz di Facebook. Katanya, beliau ada dua soalan lah. Katanya yang pertama, apakah kelebihan apabila memberi nafkah dan infak kepada keluarga dan saudara mara, terutama kepada anak-anak yatim, walaupun saudara yang bau-bau bacang? Baik, ini agak jauh lah pertaliannya tu. Seterusnya, adakah dengan memberi nafkah kepada keluarga dapat menyuburkan harta dan menghindarkan diri daripada pentingkan diri dan juga sombong, Ustaz? Silakan. Jawaban yang pertama sekali macam kita fokus tadi. Yang kita fokus, nafkah kepada ahli keluarga, dia adalah soal yang wajib. Nafkah kepada orang lain, kalau kita panggil itu perkara sunat. Itu bagi bantuan kepada siapa yang kita berhajat. Kita nampak orang ni tak berapa berpunya, maka kita bagilah bantuan pada dia. Tapi anak kita, isteri kita dalam keluarga, mau tak mau kita kena bagi. Mau tak mau kita kena cari. Tak boleh berkira. Tak boleh berkira langsung. Kalau dia makan satu hari nasi sepinggan dengan ayam goreng, maka itu je lah. Kita tak boleh tukar dia bagi makan benda-benda lain. Itu kita kena usaha nak bagi tahu. Kalau kita pergi kepada, macam dia kata bau-bau bacang tu kan, sebelum pergi bau bacang, kau cari dulu quinine. Quinine bau lagi dekat. Kan ya, bau orang yang paling dekat sekali ni, yang ni lebih utama. Ini yang penting saya. Kadang-kadang kita keluar duit saja, terus hantar pergi Palestin. Keluar duit, terus hantar pergi Syria, terus hantar pergi Yaman, terus hantar pergi Somalia. Sedangkan adik-beradik dia di kampung tu, Allahu Akbar, nak makan tak ada, kereta rosak, anak sakit, ziarah tidak, beli ubat bagi tidak, bantu tidak. Ini elok juga tajuk ni dibagi, supaya nak bagi penekanan bahawa Nabi suruh jaga ahli keluarga kita dulu. Sebelum pergi bacang, pergi
Quinin. Yang rapat dengan kita ni. Terutama ahli keluarga asal kita. Suami kena bagi isteri, bagi anak-anak dan sebagainya. Yang ni. Pahala besar tak pahala? Memang besar lah. Kalaulah bagi kepada orang lain pahalanya berlipat kali ganda. Kalau kita baca Quran dalam surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 261, kan Allah kata 700 kali ganda. Malah Allah akan Allah akan gandakan lebih lagi. Bagi kepada orang lain pun dapat 700, bagi kepada ahli keluarga dah tentulah lebih besar daripada itu. Malah yang paling best sekali, bila kita jaga keluarga, silaturahim kita terjaga. Betul. Tidak ada perasaan hasad, dengki. Kita rasa darah daging kita itu yang keturunan itu, kita akan rasa tanggungjawab, rasa kasih dan sayang. Kalau dia tanya tadi, adakah membebaskan perasaan sombong kita? Ya. Memaksa diri kita untuk membantu orang lain, memaksa untuk kita lepaskan dunia kita sementara. Sebab tu kalau perasaan tak ni, kita masa makin hari makin berumur, mata makin rabun. Apa sebab mata makin rabun? Betul lah Ustaz. Kan, rabun. Betul. Apa sebab? Sebab Allah nak kurangkan pandangan kita kepada dunia untuk Allah buka pandangan untuk akhirat. Allahu Akbar. Kenapa bila makin tua pegang barang selalu jatuh. Sebab Allah nak ajar kita lepaskan duniawi, pegang akhirat pula. Allah. Lebih kurang macam tu. Tapi dengan cara yang betul. Dengan cara adalah mendahului ahli keluarga. Betul. Saya kena ajar isteri dan anak-anak saya mengenali Allah, Rasul dan Islam. Sebelum saya mengajar orang lain dulu. Kan? Itu keutamaannya. Itu keutamaan dia. Saya kena bagi makan dekat isteri, anak-anak sebelum saya pergi bagi kepada orang miskin kat luar sana. Ini kaedah yang perlu dijaga. Pahala, Allahu Akbar. Banyaklah ayat Quran sebut tentang pahala tu. Allahu Akbar. Ramai tak nampak Ustaz sebenarnya. Betul? Pahala itu besar sebenarnya bila kita tunaikan nafkah ni. Tapi syarat buat dengan cara yang betul. Jangan mendahului. Orang Melayu ada bagi perumpamaan menjaga kera di hutan. Susu apa lebih kurang macam tu lah. Kera di hutan disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Ini cara dia. Sebab tu bila orang Islam nak meninggal dunia, kita ni disuruh supaya mewasiatkan harta tu. Wasiatkan harta tu, dia jangan wasiat semua kepada orang lain. Hanya 1/3 je, tak boleh bagi. Yang lain kena tinggal untuk anak-anak. Nabi tak bagi kita tinggal anak-anak dalam keadaan miskin yang meminta-minta di sana sini. Itu tak apa. Itu menzalimi pula namanya. Baik. Orang Teluk Parlimen Garang menelpon kita ni Ustaz. Iaitu Robizan Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Ya, Puan Robizan, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Artinya mungkin ada soalan untuk Ustaz. Silakan Puan Robizan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz, bagaimana nak bagi seorang anak tu dia menginfakkan duit sedekah dia, subuh dia untuk arwah mak dia dan ayah dia. Okey. Itu je soalan saya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Robizan. Satu soalan yang cantik juga, iaitu anak sedekah dan niatkan untuk arwah ibu dan juga ayahnya. Macam mana tu? Cuma jawapannya kejap lagi Ustaz. Okey, boleh. Kepada para penonton semua, kalau nak tahu apakah jawapannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada nun di Sabah dan Sarawak. Dan juga ada juga yang menonton kita pada pagi ini di Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Terima kasih kerana terus menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan para penonton sekalian, hari ini kita bicarakan pengajian hadis nafkah sebaik-baik infak. Dan alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Baiklah, sebentar tadi Ustaz, ada soalan daripada penonton kita, pemanggil kita, iaitu Puan Robizan, yang bertanyakan, anak yang bersedekah, infakkan, kemudian niatkan pahala tersebut untuk ibu, arwah ibu dan juga ayahnya. Bagaimana? Adakah ia dikira sebagai pahala infak untuk ibu dan ayah ataupun sekadar infak biasa? Okey, baik. Yang pertama dulu kita kena sebut. Yang sebelum sebut tu, yang pertama dulu. Anak ni kalau betul nak nafkah, bukan tunggu ayah mati.
Ni masalah. Masa ayah hidup, Ayah mak hidup kau buat tak peduli je. Buat tak tahu. Buat tak tahu. Ayah sakit lutut, ayah tak cukup makan, vitamin tak cukup. Anak-anak buat tak peduli. Anak ada 9. Yang Abang Long cakap Angah ada, Angah kata Abang Long ada. Pas begitu. Ini nafkah yang paling yang kita nak sebut bukan nafkah selepas kematian, bukan sedekah, tapi nafkah yang wajib yang kena jaga tu. Dia nafkah yang wajib. Kita adik-beradik ada ke tidak berfikir bagaimana kedudukan ayah, bagaimana keadaan mak kita di kampung dan sebagainya. Sepatutnya kita fikir yang itu. Kalau tak apalah kalau dah hidup selesai, cantik, kita jaga dia, tiba-tiba waktu dia meninggal kita nak buat sedekah subuh tadi tu. Jangan subuh saja sedekah, zuhur kena sedekah juga. Allah, sekarang ni kempen sedekah subuh. Akhirnya nunggu subuh, mati insya tak sempat subuh. Kadang tu zuhur tabung lalu, subuh tadi sudah dah katanya. Itu berbahaya juga. Sedekah ni tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Sedekah ni daripada miskin sampai kaya. Jadi kalau ketika selepas berlakunya kematian mak dengan ayah, macam mana kita nak buat? Macam soalan tadi tu betul. Soalan tu tadi dia kata kita nak berniat bila kita sedekah, nama dia sadaqatun jariyah. Tapi sadaqatun jariyah ni yang paling besar untuk bagi pihak si mati, bukan bagi yang simple-simple. Dia bagi wakaf. Wakaf kekal supaya pahala tu dia berterusan, sentiasa berterusan. Tu berterusan. Yang tu yang terbaik bagi bagi yang si matilah. Tapi kalau kata dia simpan dalam tabung subuh dia, kemudian dia cukup sebulan, dia pergi hantar dekat pusat tahfiz Ustaz Amran. Tu kan. Dapat kat sana kita pergi beli Quran, kat sana kita beli rehal, kat sana kita beli kipas. Mungkinlah. Di sana dapatlah pahala berterusan tu. Pahala berterusan. Jadi bila kita hantar macam ni, dia dapatlah pahala. Tapi yang jangan lupa, sebenarnya untuk mak bapak, nikmat yang paling besar daripada seorang anak adalah mengangkat tangan doa. Kita sepatutnya doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang tu jaga. Jadi cuma saya nak pusing balik nak bagi tahu bahawa tugasan menafkahkan ahli keluarga ataupun mak bapak bukan ketika selepas mak bapak mati. Tapi selagi mak bapak masih hidup, so performlah elok-elok, bagilah khidmat dengan yang terbaik, kerana kita tahu bahawa mak bapak ini adalah pintu utama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, tadi Ustaz ada sebut tentang doa. Macam mana pula kalau kita pernah dengar apabila kita bersedekah, infak pahala tersebut ataupun kita akan didoakan oleh malaikat. Soalan yang cantik daripada Jura ini di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan beliau, adakah orang yang selalu dan rajin berinfak terutama kepada keluarganya juga mendapat doa daripada malaikat? Macam kalau kita bersedekah kepada orang lain juga Ustaz. Okey, baik. Seperti mana yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah tadi, surah kedua ayat 261 yang kita sebut tu, maka dah tentulah kalau kita ni rajin jadikan infak tu satu amalan. Satu amalan yang berterusan kepada keluarga kita, pahala kita sama tak bagi kepada orang lain? Tak. Pahala kita berganda-ganda lebih daripada bagi kepada orang lain. Disebabkan itu tugasan awal yang disuruh. Kalaulah setiap keluarga, kita ketua keluarga, jaga keluarga kita, maka insya-Allah dia tak akan jadi huru-hara. Tapi bila mana ketua keluarga mengabaikan nafkah terhadap keluarganya, akhirnya akan terbabitlah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, akan terbabitlah pusat zakat, Baitul Mal dan sebagainya. Kenapa badan-badan ni terpaksa sibuk? Disebabkan ada di antara banyak ketua keluarga yang melakukan pengabaian terhadap ahli keluarga. Jadi kalau ditanya betul ke orang yang rajin infak ni dapat doa, dah tentu. Dah tentu. Sebab apa? Disebabkan dia melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi juga menginfakkan harta atau menafkahkan harta dia kepada ahli keluarga dia. Betul. Nabi lagi, isteri dia sediakan makanan, dia sediakan tempat tinggal, dia sediakan segala macam. Mengikut kadar kemampuan. Jangan melampaui batas. Baik. Wallahu a'lam. Saya suka nak tanyakan soalan ini juga mewakili para penonton di luar sana Ustaz. Dan saya kira ada yang beranggapan
Mengapa kes ini berlaku, Ustaz, iaitu pengabaian macam Ustaz sebut tadi? Sebenarnya ada yang beranggapan sebenarnya keluarga kita walaupun tak dihulurkan wang ataupun nafkah itu, sebenarnya mereka tetap keluarga kita. Katanya lah, anggapannya lah. Secara logik akalnya, mengapa kalau kita infakkan, kita nafkahkan kepada ahli keluarga kita, sebenarnya ia sangat penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Okey. Baik. Kita kena pandang ada dua keadaan. Infak ni, satu infak atau dipanggil sebagai sedekah wajib. Ya. Dan satu lagi infak atau sedekah sunat yang kita berhajat. Ya. Yang mula-mula nak kena jaga adalah yang wajib. Yang wajib itu Yang kena wajib jaga dulu. Apabila kita melihat adik-beradik kita sedara sedaging dengan kita, maka tanggungjawab. Sebab tu kalau kita bicara tentang zakat, terutama infak kepada mak bapak, kita dilarang bagi zakat pada mak kita. Kan? Kita dilarang bagi zakat kepada anak kita atau isteri kita. Kenapa? Disebabkan bahawa mereka adalah bawah jagaan kita dan mereka tu layak menerima nafkah. Tiba-tiba nafkah tak bagi, tiba-tiba nak bagi zakat. Memang tak kena. Lepas tu setahun sekali pula tu. Tu kan. Hari-hari nak makan apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah RM7 tu je. Allahu Rabbi. Maka sebab tu saya kata, kita selalu tekan. Hari ni kita tak nak sembang tentang yang tepi, yang luar-luar. Tapi nak sembang ahli keluarga kita. Ahli keluarga, isteri. Perlukan makanan, perlukan rawatan, perlukan tempat tinggal, perlukan apa sahaja yang kita mampu bagi pada dia. Sama juga anak-anak dalam hal pendidikan. Hari ni saya... malam tadi saya di Shah Alam, di Seksyen 19, saya peringat, tolonglah apabila kita sebagai mak bapak, apabila anak nak menikah, jangan bebankan dia dengan suruh dia pergi berhutang untuk buat kenduri begitu begini. Kita mak bapak yang umur 5-60 yang ada duit, maka ketika itu sepatutnya kita infak pada anak kita. Kita yang infakkan anak kita. Sepatutnya begitu. Bukan suruh dia buat pinjaman koperasi. Bukan. Kadang-kadang dia buat pinjaman koperasi, anak dah 5, koperasi tak selesai lagi. Kan? Makin siksa anak kita. Makin siksa menantu kita. Akhirnya, berlakulah keberantakan dalam keluarga, suami dengan isteri, anak menantu kita bergaduh disebabkan duit tak ada lah. Hutang tak habis-habis. Sepatutnya, kita mak dengan ayah, alah awak dah umur 60, dah dapat KWSP banyak. Kan? Bagi je lah. Kalau dengan anak-anak kedekut dengan orang lain, lagilah teruk. Kadang dengan orang lain lagi dia baik. Itu cara dia tak betul. Sebab tu kita ngaji hari ni. Okay? Bila anak nak sambung belajar di kolej, kalau boleh, jangan pinjam PTPTN, jangan pinjam. Kenapa? Sebab PTPTN ni kerajaan letak pada orang yang benar-benar tak mampu. Kita yang mampu, jangan pinjam. Guna duit kita. Kenapa guna duit kita? Keindahan orang yang beramal adalah apabila ada harta, kemudian dia hantar. Dia kirim kepada anak dia, rupanya kirim ke syurga. Dia kirim kepada orang miskin, rupanya kirim ke syurga. Tapi dia tak nampak. Dia kata, oh, kau nak sambung belajar kan? Carilah ya apa yang patut. Kau dah kena berdikari dah. Dia kena berdikari dah. Dulu ayah nak menikah pun cari duit sendiri. Sombong ayah itu. Maka tak boleh. Kita sepatutnya menggunakan ruang dan peluang menafkahkan kepada ahli keluarga. Hari ni bila kita tengok mak saudara kita tak sihat, mak saudara kita perlukan rawatan, kita tak payahlah pergi cari JKM. Kita kan anak saudara kan ramai. Setakat nak buat hantar dia pergi ke hospital, buat rawatan itu ini, tak ada lagi kurang benar. Tapi nyusahkan JKM juga, nyusahkan sana sini. Ini jadi masalah. Dia pergi isi borang. Dia pergi isi borang. Bukan bagi duit ke mak saudara, dia pergi isi borang. Okey. Ini pengalaman kita sendiri yang pergi ziarah orang miskin, buat usaha bantu kepada orang miskin. Kebanyakannya adalah mereka yang ada saudara mara yang ramai. Tapi saudara mara tu tak berfikir tentang rupanya nafkah tu dia kena bagi pada orang yang dekat pada dia. Ini kesilapan semua orang. Hatta orang yang macam kita kadang pakai jubah, pakai serban besar-besar ni pun kadang-kadang tak perasan. Dia kata, saya kuat sedekah Ustaz. Alhamdulillah, reta saya sampai di Syria, sampai di sana, sampai di sini. Tapi kita tengok adik-beradik dia, Masya Allah, tertinggal jauh. Sehingga adik-beradik dia terpaksa meminjam sana, mengadu sana, mengadu sini. Ini adalah benda yang sepatutnya diperbetulkan dengan kadar segeralah. Baik.
Saya suka juga nak sentuhkan bab ini Ustaz. Nafkah sebaik-baik infak ini. Nafkah ramai yang bila sebutkan tentang nafkah sahaja akan mudah terpandang pada wang ringgit. Akan tetapi sebenarnya ia juga dari sudut batin. Maksudnya dari sudut ilmu. Jadi Ustaz, bila sebut tentang ilmu, ia juga wajib diberikan kepada isteri dan anak-anak. Apakah ia dikategorikan nafkah yang wajib dilangsaikan? Bagaimana pula kalau suami tu tak mampu nak bimbing? Kalau baca Quran pun duk ulang-ulang tabat yada je. Okey, baik. Betul. Pada hakikatnya kita bincangkan nafkah zahir. Tapi rupa-rupanya nafkah batin juga ada. Nafkah ilmu, nafkah corak pemikiran, nafkah ilmu, nafkah apa lagi? Pengajaran dan pendidikan. Sokongan. Semua tu. Agama mengajar kita. Ada ulama menggariskan beberapa hal. Tanggungjawab seorang ayah. Ayah ni bukan hanya bagi makan, tempat tinggal dan pakai, tapi ayah ni wajib memperkenalkan isteri dan anak-anaknya kepada Allah, Rasul dan Islam, bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah tak perkenalkan isterinya kepada Allah, Rasul dan Islam, maka ayah ni akan bertanggungjawab, suaminya akan bertanggungjawab, maka sampailah ke negeri akhirat kalau ada berlaku kesilapan. Begitu juga tentang anak-anak yang tak dapat ilmu daripada ayahnya dan timbul perkataan tadi, ayahnya atau suaminya tak mampu mengajar. Tak mampu. Baca Al-Fatihah pun tunggang langgang. Qul ya ayyuhal kafirun tak jumpa. Apa lakum dinukum tak jumpa. Dia duk ulang. Wala antum wala antum wala abud, dia tak jumpa dah. Macam mana gayanya? Gayanya ayah atau suami wajib memberi ruang kepada isteri dan anak-anak untuk belajar pada orang yang mampu mengajarnya dengan mengeluarkan belanja. Itu yang dinyatakan tadi, kena keluarkan duit kalau anak nak belajar tu. Ya, betul. Itu kata isteri kata saya nak pergi dengar ceramah Ustaz Amran. Kereta Ustaz Amran. Sebab ilmu ni makin kurang rasanya. Tapi nak pergi guna kereta Mercedes. Contohlah. Atau kereta mahal sikit lah. Contoh kereta mewah lah. Maka suami kata dia layak. Maka dia bagi. Dia bagi kenapa? Sebab dia nampak dia sedang mengirim usaha dan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul. Kalau nak dikatakan itu, memang kadang-kadang manusia ni kita bagi makan anak isteri kita macam binatang bagi makan. Kan? Bawa suap udah selesai. Sendawa je. Tak, sebenarnya tak. Kita makanan rohani tu. Makanan rohani sangat-sangat penting. Kita takut bahawa hidup kita di dunia nampak macam cemerlang. Tapi besok bila dah mati, rupa-rupanya bebanan tu datang hasil daripada kita tak bagi ilmu pada isteri buat silap. Punca kita, maka kita bertanggungjawab. Anak-anak melakukan dosa dan maksiat, puncanya kita dulu tak bagi dia ilmu dan sebagainya, maka kita menanggung beban besar. Sangat ditakutilah. Dan itu pastinya akan ditanya di akhirat kelak Ustaz. Ya, dah tentu. Allahu Akbar. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bicarakan, insya-Allah selepas ini kita akan bincangkan pula tentang mertuaku. Apa tu pula Ustaz? Kalau nak tahu sekejap saja lagi. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton sekalian yang masih lagi tak ke mana-mana, terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kini sambungannya di TV9. Masih lagi pagi ini, pagi yang indah hari Selasa 14 Disember 2021. Saya yakin jam dah menunjukkan 8 pagi ni, ada yang baru sampai di tempat kerja ataupun yang masih lagi belum masuk tempat kerja, duduk dalam kereta tu menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini. Terima kasih kerana sokongan dan juga tontonan anda menyebabkan kami terus teguh berdiri di sini. Baiklah, masih lagi kita bicarakan nafkah sebaik-baik infak, pengajian hadis kita. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Baiklah Ustaz, tadi Puan Norini ada tanyakan dua soalan lah. Soalan yang pertama, adakah benar keutamaan itu diutamakan pada keluarga untuk infak itu ataupun kita tunaikan nafkah itu? Kemudian yang keduanya, berdasarkan ayat tadi yang dibacakan oleh Puan Norini, sedap beliau baca, alhamdulillah. Bagaimana nak diikutkan turutan itu sendiri yang ada pada dalam ayat tu? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat tu tadi, daripada soalan pertama. Soalan pertama memang
memang tidak boleh tidak adalah kita menginfak atau menafkahkan harta mendahului. Ya. Mesti didahului isteri, anak-anak kita, kemudian ibu dan ayah kita. Ya. Kemudian barulah pergi kepada ahli keluarga yang jauh sedikit, kemudian baru pergi kepada orang luar. Itu memang turutan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi kepada orang luar dulu dan kemudian meninggalkan ahli keluarga kita. Dalam ayat Quran pula, dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261, nak mengingatkan kita satu galakan. Ya. Kalaulah kita bagi nafkah kepada orang lain dapat pahala sehingga 700 kali ganda, apatah lagi nafkah kepada ahli keluarga. Maka setiap kali kita baca ayat-ayat ni, kita sepatutnya kita nampak satu benih tumbuh satu cabang, dari setiap cabang ada 100 lagi cabangan lain dan sebagainya, gandaan demi gandaan. Sebab tu nilai pembacaan Al-Quran, apabila kita baca dan tadabbur ayat tu, kita akan jumpa ini satu suruhan besar, dan suruhan ini bukan sia-sia, malah suruhan ini menyediakan satu pahala yang sangat besar kepada kita. Akbar. Jadi kita sepatut guna macam mana, ambil ayat ni satu galakan, terus pergi kepada isteri kita, terus pergi kepada anak kita, terus pergi kepada mak bapak kita, insya-Allah semuanya akan berjalan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu yang pentingnya Ustaz ya. Okey, saya yakin itu adalah merangkumi juga soalan yang kedua tadi dan jawapannya Ustaz ya. Cumanya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook, Muhammad Izzuddin. Cantik soalan ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, dai dan juga warga kerja TV3 dan juga TV9. Waalaikumsalam. Katanya, memberi nafkah kepada keluarga lebih utama daripada memberi sedekah kepada orang lain. Apakah teguran dan nasihat Ustaz kepada mereka yang belum berkahwin lagi, sudah bekerja, supaya lebih mengutamakan nafkah kepada kedua-dua ibu bapanya daripada menghabiskan wang kepada orang lain? Dia habiskan wang pula kepada aham-ahamnya. Silakan Ustaz. Okey, baik. Ini sangat jelas. Ketika akhir zaman, anak-anak meninggalkan tugasan terhadap mak bapak, khidmat terhadap mak bapak. Bagi orang yang berkeluarga, dah tentu dia kena jaga keluarga dia. Tapi Izzuddin ni dia bagi tahu tentang orang yang single. Orang yang single yang belum ada keluarga dia adalah mak dengan ayah dia. Maka tugasan utama dia adalah mendahului mak dengan ayah dia. Dari sudut makan mak ayah dia, tempat tinggal mak ayah dia, pakaian mak ayah dia, perubatan mak ayah dia, semua dia kena ambil berat. Dan kalau nak tanya saya nasihat kepada orang muda, saya katakan untuk Allah buka rezeki, jaga mak dengan ayah. Jaga mak dengan ayah. Saya nak share pengalaman saya. Pengalaman saya dengan mak dengan ayah. Walaupun mak saya ni mak ganti. Mak saya yang kandung dah meninggal. Mak dengan ayah di kampung, pengalaman ketika saya mula betul-betul fokus untuk ambil berat tentang dia orang. Maka Allah bagi di keliling kita satu nikmat yang sangat besar. Dipermudahkan segala macam. Urusan dakwah dipermudahkan, urusan menjaga keluarga kita dipermudahkan, urusan menguruskan tahfiz kita yang kadang-kadang kita tak mampu pun, tapi Allah hantar kiri dan kanan. Ada sahaja pertolongan. Ada sahaja bantuan yang datang sehingga benda ni berjalan begitu mudah. Dan Alhamdulillah, bila kita paksa diri kita untuk jaga mak bapak, akhirnya benda tu menjadi satu rutin dalam hidup kita. Jadi satu rutin, dan kita timbul rasa bersalah bila mana lambat nak bantu dia orang begitu begini kan. Ini sepatutnya Izzuddin dan semua ambil peduli tentang mengutamakan mak dengan ayah. Besok bila awak dah kahwin, awak terpaksa utamakan isteri. Cuma yang disebut tadi tu, yang Dai selitkan tadi, bahawa takut-takut bila mana waktu bujang keluar belanja macam-macam, beli handphone dekat girlfriend. Betul kan ya? Bawa pergi taman, tujhe dekha koi jana sanam. Kan? Yang seorang lagi, pyar hota hai diwana sanam. Guling-guling. Dia guling-guling kat taman ya. Mak bapak dibiar. Beli handphone mahal, beli hadiah mahal, itu ini semua untuk orang lain, tapi mak bapaknya gagal dijaga tentang nafkah. Maka ini satu dosa besar sebenarnya. Satu dosa besar. Bukanlah dosa besar tu kita hanya dengar si tanggang. Begitu begini ya. Malah dosa besar apabila seorang anak yang memang dipertanggungjawab untuk jaga mak dengan ayah, tapi dia itu gagal menyediakan khidmat kepada mak dengan ayahnya. Sangat takutlah. Tentang mak dengan ayah, saya selalu sangat jaga.
Ya. Sebab Allah dah janji kebaikan yang macam-macam dan Allah peringatkan. Perkataan pun tak boleh dengan mak ayah Betul. ni. Apatah lagi kalau kita tinggalkan dia macam tu kan. So sebab tu dalam kehidupan saya katakan bahawa mak dan ayah adalah tunggak utama. Dan saya selalu pesan kepada isteri saya. Saya selalu pesan, bila mana dengan semua orang saya pesan, apabila ada suami yang suami tu nak jaga mak dan ayah dia, maka bantu suami untuk pergi kepada akhirat. Bantu suami untuk masuk syurga. Bantu suami, tak apa bang, awak jaga mak awak, jaga ayah awak, saya tolong uruskan. Suami pula apabila isteri kata dia nak jaga mak ayah, suami kata jom abang pun nak tumpang masuk syurga. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Tapi yang duk jadi dia pelik. Bila suami kata nak balik kampung ni, asyik-asyik mak awak, asyik bapa awak, kata gitu. Kan ya. Dia tak nampak rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kasih sayang kita tak dapat salur, macam mana dengan kata benda? Baik. Lagi bahaya. Saya nak sambung lagu tadi. Abia haseka hajaihum. Apa Ustaz? Tiba-tiba pula seronok pula. Kejap lagi kita sambung Ustaz ya. Cumanya Ustaz, sebelum saya terlupa, sekejap lagi saya nak tanyakan Ustaz berkaitan dengan sebenarnya bila kita bicarakan tentang nafkah ini, isteri itu juga ada ciri-ciri yang mana baru isteri itu kalau ada ciri-ciri itu baru kita boleh tunaikan nafkah kepadanya. Betul. Tapi itu sekejap je lagi. Cumanya ada yang saya terfikir soalan ini daripada tadi. Katakanlah dia ada satu situasi suami dan isteri ada duit untuk pergi menunaikan umrah. Tama-tama umrah sekarang ni mahal kan tuan-tuan perempuan kan, tapi mampu. Dalam masa yang sama ibu dan ayah di kampung memerlukan kewangan untuk meneruskan kehidupan. Apa patut dilakukan? Setiap tindakan kita bersandarkan kepada hujah ilmu dan nafs. Maksudnya apabila kita nak buat sesuatu, buatlah mengikut sukatan yang telah ditentukan oleh disiplin ilmu agama. Apabila kita dah ada duit, contohnya ada duit ni nak pergi ke Mekah, suami isteri nak pergi ke Mekah, ya nak pergi umrah contohnya. Sedang ayah dan ibu kita salah seorang daripadanya itu perlukan untuk bantuan rawatan contohnya. Mungkin ya, ada kanser ke, ada itu dan ada ini, atau mak kita pernah kena stroke dan rawatan dia perlu berpanjangan dan sebagainya, maka yang didahulukan adalah nafkah kepada mak bapaknya, bukan pergi ke walaupun pergi umrah itu perkara yang baik. Yes, kita nampak satu perkara yang baik, tapi dari sudut hukum adalah mendahului mak bapak. Sehinggalah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku nak ikut turut serta pergi berjihad fi sabilillah." Nabi tanya, "Ya wahai sahabat, mak dengan ayah hang ada tak?" Dia kata ada. Baliklah beri khidmat kepada mereka. Tuan nampak? Jadi keutamaan mak dengan ayah adalah terlalu tinggi di sisi agama Allah Ta'ala. Sebab tu siapa nak berjaya dalam hidup, jaga mak dengan ayah. Apa pun perangai mak dengan ayah kita, itu bukan persoalannya. Tugasan kita untuk uruskan mereka dengan baik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Yang tu paling penting sekali. Itu yang patut diutamakan. Itu yang patut diutamakan. Umrah tunggu sekejap. Dahulukan mak dengan ayah dulu. Baik. InsyaAllah. Ilmu kena didahulukan. Cumanya tadi Ustaz, ciri-ciri isteri itu. Sebab, ya memang betul kita bicarakan tentang nafkah sebaik-baik infak. Betul. Dan bagaimana isteri itu ada ciri-cirinya, kalau ada ciri-ciri itu patut kita berikan nafkah. Tapi kalau apa pula ciri-ciri yang ini tak patut diberikan. Cumanya kalau nak tahu jawapan, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini Alhamdulillah kita belajar sama-sama dalam pengajian hadis kita, iaitu nafkah sebaik-baik infak, bersama dengan saya Da'i Hadari, dan juga kita bersama dengan panel kita pada pagi ini Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Dan hari ini insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini saya nak anjurkan kepada para penonton untuk kongsikan juga dengan orang lain, terutamanya sebarkan siaran langsung kita yang juga kita bawakan secara langsung di Facebook kita ini. Kongsikan ataupun dengan izin tekan butang share di Facebook anda masing-masing. Mari sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Dan Alhamdulillah Ustaz, hari ini bila sebut tentang nafkah ini juga,
Tadi saya tanyakan ataupun saya bagi satu perkara yang ramai juga mungkin terlepas pandang. Jadi sebelum saya terlupa, sebenarnya bila kita bicarakan nafkah sebaik-baik infak ini, nak memberikan nafkah kepada isteri itu, suamilah nak bagi nafkah kepada isteri, sebenarnya ada ciri-ciri yang perlu ada pada isteri itu untuk melayakkan menerima nafkah. Ya. Apa antara ciri-cirinya tu? Baik, gambaran atau ilmu yang disabitkan kepada kita tentang hak tersebut, hak dia menerima nafkah, suami itu wajib bagi pada dia. Itu wajib. Wajib bagi nafkah tu. Disebut dalam kitab Al-Fiqh Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata mesti ada 2 syarat. Syarat pertama, isteri yang dia layak terima ni adalah isteri yang merelakan diri dia untuk disetubuhi. Dia tak boleh tolak. Dalam keadaan dia normal, dia tidak uzur, dia tidak penat, dia tidak sakit dan sebagainya. Dia tak ada alasan. Dalam keadaan yang normal, kemudian suami mengajak dia bersetubuh tapi dia menolak, maka dia pada hakikatnya dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i tak layak terima nafkah. Sebab dia termasuk di dalam hadis yang dikatakan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, syarat untuk dia terima adalah dia turut serta tinggal di dalam rumah yang dikehendaki oleh suami. Dia tak boleh kata, bang, rumah tu flat saja, awak je yang layak. Awak duduk situ? Saya semi-D. Begitu. Dia tak boleh. Atau saya kena berpindah, suami kena berpindah pergi ke mana? Kuala Ketir, Kedah. Kedah, Kepiduk, Kuala Ketir. Pindah tu sebab arahan daripada syarikat dan sebagainya. Syarikat bagi semua kesempurnaan cukup. Rumah besar, tepi air terjun, Bukit Hijau lah, gitu begini kan. Cantik dah. Isteri kata, no way. Tu kan ya. Maka di sini dia tak layak. Ini dalam kitab Fiqh Manhaji kata sedemikian. Kerana tak nak tinggal sebumbur dengan suami. Ya. Akhirnya, maka di sinilah yang kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anataha al-malaikatu hatta tusbih. Mana-mana ketika isteri apabila diajak oleh suaminya untuk bersama dalam keadaan yang normal, dan dia tidak bersetuju dan sedang suami tidur dalam keadaan yang marah, maka dikatakan la'anat hal malaikatu hatta tusbih, laknat malaikat atas isterinya sampai waktu subuh. Allah. Maka inilah yang dikatakan isteri yang nusyus, isteri yang derhaka kepada suami. Tapi syaratlah. Syarat dia, kita kena lihat keadaan dia. Kalau dia sakit, dia tak termasuk hukum ni. Kalau dia penat, jaga anak sampai 12 orang. Tak ada pembantu pula tu. Seorang kencing, seorang berak, seorang berlari, seorang ni apa. Isteri pun ni kata tadi pakai baju kelawang, tak tukar-tukar, tak dan. Itu kan ya. Yang tu tak boleh. Isteri ada tugasan-tugasan lain yang telah dibebani oleh suami, sehingga isteri keletihan melampau. Maka hukum dia tak jatuhlah atas tu. Dalam keadaan normal sahaja. Yang ni kita kena faham. Dia ada syarat-syarat tertentu. Baik. Kalau dia langgar syarat tu, maka dia tidak layak menerima nafkah daripada suami dia. Barulah cerah mata. InsyaAllah mudah-mudahan para penonton juga faham. Baiklah, ada soalan di Facebook kita juga Ustaz. Zumo tanyakan, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana pula hukum nafkah kepada seorang ayah tiri ke atas anak-anak tirinya sekiranya ayah kandung masih ada dan bergiliran menjaga anak-anak dengan bekas isteri? Adakah ia juga menjadi tanggungjawab kepada ayah tiri itu? Seorang suami dengan seorang isteri datang masing-masing bawa anak. Kan, masing-masing bawa anak. Dan tanggungjawab ayah tiri ni, bagaimana keadaannya? Adakah dia perlu bela anak tirinya sedangkan dia mempunyai anak kandung? Bekas suami kepada isteri itu masih hidup. Masih hidup ni, kan? Maka tanggungjawab yang paling utama adalah dia pelihara anak kandung dia. Sebab itu darah daging dia. Dan dia datang di sini, dia pelihara isteri dia. Isteri baru dia. Tapi anak itu adalah di bawah jagaan suami lama kepada isteri dia. Itu tanggungjawab dia. Melainkan dia pergi tu, dia tahu dah. Dia tahu yang ayah kepada anak-anak yang bakal ni telah meninggal dunia, dan bakal isteri dia pun orang yang susah, anak-anak dia pun orang yang susah, maka tanggungjawab tu jatuh kepada dia, dibebani atas dia.
Itu pun last sekali mengikut kadar kemampuan. Kadar kemampuan, kalau dia makan ikan temenung saja. Jangan juk pakai jenahak ke apa semua Siakap. tu. Siakap. Betul. Siakap tengah mahal. Itu jangan. Bagi ikan temenung serba sikit pun cukup. Kita tak boleh minta yang bukan-bukan. Mengikut kadar kemampuan. Suami itu. Tapi balik kepada hak dia kena jaga anak dia terlebih dahulu. Baik. Okey. Mak Etun pula Ustaz di Facebook. Mak Etun. Katanya, sekarang ramai yang ada kesedaran menginfakkan van jenazah. Ini cerita tentang van jenazah lah. Dan ada yang menyediakan khidmat secara percuma kerana sedar akan ganjarannya, fardu kifayah. Adakah ini termasuk dalam hadis yang kita bincangkan pada pagi ini? Baik, kalau kita lihat pada hadis Sauban tadi, kita melihat yang pertama sekali ahli keluarga. Betul. Yang kedua adalah alat tunggangan kita atau kenderaan kita. Kita nak mai ni, tanyalah ustaz ni bawa kereta mai. Betul. Itu nafkah besar sebenarnya. Buah minyak dapat pahala, PCV dapat pahala sebagainya. Kemudian satu lagi di hujung adalah jalan-jalan fi sabilillah. Mana duduknya? Yang Mak Itun tanya. Mak Itun pokok Mangga Melangkah. Dia bagi tahu kalau van jenazah dia duduk di tempat yang ketiga. Memberi kemanfaatan kepada orang awam di dalam menguruskan hal-hal keagamaan. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Besar tak pahala dia? Allahu Akbar. Sangat besar. Tambah dia bagi tu secara percuma. Dia bagi servis pun percuma. Dia kata tak apa, maintenance saya buat. Masjid ni cuma jalankan saja. Ambillah duit ni, bubuh duit minyak pula begini. Maka pahala dia sangat besar. Cukup susah kita nak dapat orang yang boleh bagi macam ni. Cukup susah. Kadang-kadang kita ni ada kereta punya banyak, ada van punya banyak, kita rela simpan dalam rumah daripada kita bagi kepada orang. Sedangkan inilah nikmat. Saya buka sekolah tahfiz, saya tahu ada syarikat bagi van. Ustaz ni van. Dipermudahkan urusan. Dipermudahkan. Van pula bukan van second hand, van baru. Ustaz ni ada kereta sebiji, ustaz pakailah untuk tahfiz dan sebagainya. Allahu Akbar. Ada sebahagian manusia yang dia mau ke arah tu. Tapi ada sebahagian manusia dia tak nampak arah yang dia buat tu satu pahala. Dia dapat memberikan manfaat besar di masa depan. Ya, dia tak nampak. Yang ni lah balik kepada proses yang kita buat dalam Tanyalah Ustaz ni. Supaya masyarakat faham bahawa harta di dunia bukan untuk disimpan, dikira dan mati pada muka apa pun tak dapat. Tapi harta ni kirim ketika hidup. Ya. Ambil bagi dekat isteri, ambil bagi pada mak bapak, ambil bagi kepada kawan-kawan, ambil bagi hantar tu, kita hantar pergi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, rentetan daripada soalan tadi, Ismail Maisa bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Apakah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang istiqamah melakukan infak ini? Dalam bab sedekah paling mudah kita dapat adalah apabila orang yang menginfakkan harta dalam bab sedekah dah tentu janji syurga Allah. Tapi yang paling kita dapat rasa adalah keyakinan kita kepada Allah. Kita takkan jatuh miskin dengan sedekah kita. Takkan miskin, kita yakin. Rezeki akan sampai tepat pada masanya dan tepat pada tempatnya. Dia tak akan berubah pada tempat lain. Maka ini timbul rasa iman kita kepada Allah Ta'ala. Rasa tingginya tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa kita buat benda ni atas perintah daripada Allah, seperti mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa yang paling seronok adalah saya didik isteri saya didik anak-anak saya supaya rajin memberi. Dia bahasa simple, siapa yang rajin memberi, insya-Allah dia akan jadi penerima. Siapa yang bagi sikit, dia akan dapat sikit. Siapa yang bagi banyak, dia akan dapat banyak. Maka ini semua adalah sunnatullah. Maka kita kena usaha untuk buat infak ni dengan cara kita meyakini bahawa rezeki adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan risau. Kita tak akan risau. Malah kita akan rasa puas hati. Rasa seronoknya dapat share dengan orang lain. Betul. Kita rasa tenang. Betul. Okey Ustaz. Mungkin sebelum habis, walaupun kalau kita nak sebutkan ini, ia satu ruang lingkup yang lebih besar. Tapi tak apa, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan secara ringkas mungkin. Nafkah iddah, iaitu nafkah selepas perceraian. Apakah ia dan apakah nafkah yang boleh dituntut melaluinya? Okey, baik. Orang yang setelah bercerai hidup lah yang ni kan. Bercerai hidup lah. Nafkah ni yang boleh, kalau kita tengok dalam
beberapa penjelasan para ulama atau kita pergi mahkamah syariah, pertama kita boleh tengok dalam bab tuntut nafkah iddah tu sendiri. Dalam tempoh iddah, dalam tempoh masa bernikah dia pakai kereta apa, dalam tempoh iddah dia kena pakai yang tu juga. Kalau dia pakai kereta mewah, dia pun pakai kereta mewah. Kalau dia makan ayam, dia makan ayam juga. Itu iddah, dia boleh tuntut. Tapi dia tak jadi macam tu, biasanya jadi kelang kabut. Okey. Yang kedua, dia boleh mohon nafkah mut'ah, iaitu apabila suami nak menceraikan dia dengan syarat, aku bagi kat hang lebih kurang macam ni, dia layak, tapi suami tak bagi, pergi tuntut di mahkamah. Yang ketiga, harta sepencarian. Harta sepencarian ni bila? Harta pencarian semenjak dia akad nikah. Okay? Dia di akad nikah saja sampailah saat dia bercerai, semua tu ada harta sepencarian. Kalau ada 100,000, bagi seorang 50,000. Kecuali harta yang suami dia bawa ketika bujang. Ketika bujang dulu, duk jadi da'i, dapatlah duit sikit apa semua, beli motosikal apa semua ni kan. Esok bila kalau jadi apa-apa mati ke apa gitu gini, maka isteri hak ni dia tak boleh ambil harta sepencarian. Sebab harta ni harta suami dia ketika bujang, bukan ketika bersama. Maksud harta sepencarian adalah harta yang dicari ketika tinggal bersama. Ketika bersama. Walaupun, Ustaz, saya bukan penerbit rancangan Tanyalah Ustaz, saya tak kerja, dia kata gitu. Saya bukanlah cameraman, saya bukanlah apa, saya tak kerja. Orang perempuan tu kata, dah, awak basuh pinggan, awak memudahkan perjalanan kehidupan anak-anak. Itu pun dikira sepencarian. Itu adalah tugasan. Maka dia layak. Okey. Sama juga tentang dia boleh mohon nafkah hadanah, penjagaan anak-anak. Anak gini, kadang-kadang kita pergi mahkamah syariah, kita duduk pergi perhati, tengok perbincangan tu kan, rasa macam sedih. Suami bagi, anak ada 5, dia bagi dekat isteri dia 500, seorang 100. Agak-agak anak dia tu makan apa 100 sebulan. Dah lah kalau ikut logik. Sebulan tak cukup. Memang tak cukup. Akhirnya isteri terpaksa jadi driver Grab Food ke food, apa-apa semua ni yang pengantaran makanan ni semua. Pengantar makanan. Ui, dahsyat sangat-sangat. Dan kita boleh juga minta tunggakan nafkah. Tuntut duduk ni bercerai dah lama ni tapi tak bagi. Tuntut sekali lagi. Tunggakan yang dia tak settle. Dan hak tempat tinggal pun dia layak. Bukan untuk dia, tapi bagaimana untuk dia menguruskan anak-anak kepada suami dia. Banyak tuntutan. Sebab tu orang perempuan, dia jangan jadi apa dulu tengok lagu Janet Jackson tu kan. Pegang-pegang beg tu lari keluar. Itu bukan. Bukan caranya. Kaedah dia adalah tuntut hak untuk kebaikan anak-anak. InsyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusanlah. Kenapa saya tanya tadi tu? Sebab banyak perkara berbangkit dalam hal ini. Dan insyaAllah kita akan huraikan mungkin pada topik yang lebih kurang macam ini pada masa akan datang. InsyaAllah dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah Ustaz, sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Syukran, jazakallah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita dapatkan manfaat berkaitan dengan nafkah sebaik-baik infak. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa hadapan Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, antara perkara yang bakal ditanyakan kepada kita, tapi sebelum tu nak bagi tahu dululah Tanyalah Ustaz. Esok bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin, kita akan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Topik esok memang best, berkaitan dengan fiqh di sebalik sesuatu hukum. Dapatkan pencerahannya esok. Baiklah, antara perkara yang akan ditanyakan kepada kita iaitu daripada mana harta kita dapat dan ke mana ia dibelanjakan. Sangat sedih kalau tiba-tiba kita gagal membelanjakan kepada kewajipan iaitu menunaikan nafkah. Jaga baik-baik. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.